Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya cuba bincang yang tingkatan 4. Yang tingkatan 4. Tadi sebab saya cuti hari ni, saya buat rakaman secara solo. Tajuk 6 iaitu hukum linear. Okay, tajuk 6 hukum linear. Tadi saya dah buat nombor soalan 2011, nombor 12, nombor 13. Kemudian untuk nombor 7 kita akan buat dalam Google Meet. Tapi bukan hari ni sebab kita baru nak ajar konsep supaya pelajar habis dahulu tajuk 6 ni. Okey, tajuk 6 pendek saja, tapi soalan yang boleh ditanya memang dia boleh twist soalan sehingga pelajar rasa macam dia tak pernah belajar. Jadi untuk malam ni kita akan buat, mungkin kita akan habiskan awal sebab sekarang pelajar di Kelantan sedang ada peperiksaan percubaan. Okey. So madam mula, kita mula soalan 2012. Saya ajar daripada konsep. Okey, tapi saya menggunakan soalan sebenar. Soalan SPM tahun 2012. Okey. So bila kita baca, kita memang akan rasa banyak. Okay? Kita akan rasa banyak sebab soalannya dwibahasa. Jadi pelajar ambil saja bahasa Melayu. Kalau nak bahasa Melayu, pilih bahasa Melayu. Pun boleh ubah X dan Y dihubungkan dengan yang ini. Okay? Dihubungkan dengan yang biru. Tetapi paksi kita, paksi Y kita 1/Y. Paksi X kita 1/X kuasa 2. Okay, maksudnya kita kena ubah daripada soalan asal. Madam tulis dulu soalan asal. Okay, so madam ada P per dengan Y bersamaan dengan 1 tolak dengan Q per dengan X kuasa 2. Kemudian, madam perhatikan bahawa ada benda yang kita tak nak di sini. Yang kita tak nak adalah P ni, jadi kita kena buang dia ke kanan. Kita kena lontar dia ke kanan. Jadi di sebelah kiri ni tinggal lagi 1/Y, baru cantik sama dengan paksi. Okey, sama dengan bila madam lontarkan dia ke sini, dia akan menjadi 1 per dengan P tolak dengan Q per dengan P, madam buat kurungan. Dan 1/X kuasa 2 itu merujuk kepada paksi X. Lepas madam buat perubahan nilai warna kuning tu, akhirnya dia menjadi paksi kita. Cuma madam akan susun supaya dia jadi lebih menarik. 1/Y sama dengan negatif Q per dengan P. Paksi kita ialah 1/X kuasa 2. Tambah dengan 1/P. Iaitu madam dah berjaya menulis dia dalam bentuk yang ini merupakan paksi Y. Nilai yang warna merah ni adalah nilai M. Nilai yang warna hitam tu merupakan paksi X. Dan nilai yang di belakang itu merupakan nilai pintasan pada paksi Y. Nilai C tu adalah nilai pintasan paksi Y. Okey. So kalau ada soalan proses madam buat ni, tanya je, nanti madam akan bagi tahu. Okey, kemudian madam pergi kepada soalan A, dia cari nilai P. Nilai P madam dapati dia berada di sini. Dalam masa yang sama dia adalah pintasan Y dan pintasan Y kita adalah 2. So dia ada perkaitan. Dia mencari nilai yang ini. Dalam masa yang sama, itu merupakan pintasan nilai C. Nilai C merujuk kepada pintasan paksi Y. Jadi dengan kata lain, 1/P ni bersamaan dengan 2. Jadi soalan kita mencari apakah nilai P. Madam boleh tukar 1, 2 datang bawah dan P naik ke tempat 2.
Akhirnya Madam dapat nilai P bersamaan dengan 1/2. Okey, ada soalan sila tanya. Selesai mencari nilai P, kemudian soalan minta Madam mencari nilai Q. Jadi daripada pemerhatian kita, 1/P. Okey, 1/P daripada, okey, sebab Syukran masuk tadi memang Madam dah sampai situ. Okey, apabila Madam dapat soalan, Madam kena modify soalan asal ini kepada yang bawah sini kerana paksi kita adalah paksi 1/Y dan paksi yang satu lagi ialah 1/X². Bila Madam susun, dia akan menjadi nilai yang tidak ada kena-mengena dengan X dengan Y. Madam buat warna kuning tu. Warna kuning tu yang Madam labelkan 1 itu merupakan pintasan Y. Dalam masa yang sama, graf kita telah menulis kat situ pintasan Y-nya pada 2. Jadi 1/P sama dengan 2 dan P sama dengan 1/2. Semua didarab, bukan divide ya. Semua kita divide dengan P. Proses Madam buat pertukaran yang ini tadi. P bila pergi sana, okay, jadi semua sebutan kita akan jadi bahagi dengan P. Betul. Okay, betul-betul. Okay, so dah dapat nilai P. Sekarang ni Madam nak cari satu lagi nilai. Dia bagi kat sini kita ada 2 titik. Okay, kita ada 2 titik. Titik dekat sini 1, dekat sini 1. Okay, daripada situ Madam boleh cari kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Katakan yang ini Madam ambil sebagai 2. Koordinat di sini adalah 0, 2 sebenarnya. Nilai X dia 0, nilai Y dia 2. Jadi bila Madam masukkan dalam rumus, Madam akan dapat 6 tolak 2 per dengan 5 tolak 0. Jadi Madam dapat jawapannya ialah 4/5. Okay, nilainya ialah, nilai kecerunannya adalah 4/5. Dalam masa yang sama, nilai di sini Madam warnakan dia dengan warna pink ataupun warna biru. Nilai kecerunan kita adalah M. M merujuk kepada nilai negatif Q per dengan P. Okay, so Madam ada sekarang negatif Q per dengan P bersamaan dengan 4/5 yang Madam kira tadi. Okey. Q per dengan P sama dengan negatif 4/5. Madam hantar dulu negatif. Akhirnya nilai Q bersamaan dengan negatif 4/5 darab dengan P. P kita yang kita kira tadi ialah 1/2. Jadi bila Madam permudahkan, Madam dapat jawapannya ialah negatif 2/5. Okey, nilai P 1/2, nilai Q negatif 2/5. So soalan bahagian bahagian A memang dia kita kena modify soalan. Kita kena tahu yang mana pintasan Y dan kita kena tahu yang mana kecerunan. Sebab dia nak tanya berkisar tentang yang itu saja. Lukis graf kertas 2. Tapi kita tak buat hari ini. Okey, ada soalan nombor 12. Soalan tahun 2012. 10 tahun yang lalu soalan ni. Okey, nombor 12. Okey. Kemudian, okey, nombor 13 ni, Madam tengok macam, ingat ke dia hukum linear? Rupanya ini adalah tajuk 7. Ini tajuk 7. So, Madam ajar sekali lah tajuk 7. Sebab dalam soalan tajuk 6, memang ada tentang linear.
tajuk 7 kadang-kadang dia boleh tanya tentang linear juga. Jadi madam ambil gambar tu, madam tengok straight line, madam ambil gambar. Tapi soalannya tentang titik tengah, tentang equation perpendicular. Dia adalah tajuk 7 sebenarnya. So, madam akan pergi tajuk 6 dengan 7. Tapi 7 yang simple dulu, okay? So, madam pergi nombor 13. Kalau jawapan bertulis, madam dah share sebab hari ni madam banyak masa lapang, madam tidak kerja pada hari ni. Madam akan ganti pada hari Sabtu ni kerja ni. So hari ni sebab kita tak ada pelajar kita balik mengundi. Okey. Untuk nombor 13, nombor 13, yang pertama dia suruh cari titik tengah. Titik tengah. Kalau awak buat garisan comel, dah dapat jawapan ni. Cuma kadang-kadang dia tak nak lukisan. Dia nak suruh kira. Okey, madam buat kat sini titik tengah sebagai midpoint. Okey, midpoint. Mula-mula madam tengok dulu nilai X. -1 tambah dengan 15. Titik tengah maksudnya bahagi sama rata, bahagi 2. Koma. Nilai Y pula 3 tambah dengan 7 bahagi 2. Jadi titik tengah madam yang atas tu, yang atas tu adalah 14 bahagi 2 dapat 7. Lepas tu 10 bahagi 2 dapat 5. So titik tengahnya adalah 7, 5. Contohnya di situ, 7, kemudian di situ 5. Okey, selesai dapat titik tengah. Kemudian soalan A dah siap. Kemudian dia suruh cari equation persamaan pembahagi dua sama dan kata kunci di sini ialah serenjang. Okey, bila dia cerita pasal serenjang, maksudnya dia nak cerita ada satu garisan baru. Contohnya warna hijau. Sudut kat sini 90 darjah. Dia nak cerita yang itu dan dia nak cerita lalu titik yang kita kira tadi. Jadi, madam ulang lagi sekali mencari nilai kecerunan. Kecerunan, simbol yang kita biasa guna ialah M. Madam buat M1. Rumusnya sama. Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Yang ini memang sepenuhnya silibus tingkatan 4. Okey, tajuk 6 dengan tajuk 7 madam buat. Okay, supaya pelajar tingkatan 4 tidak boring. Tidak boring. Dalam masa yang sama, pelajar tingkatan 5 ulang kaji untuk SPM. Okey. So sekarang ni madam pilih contohnya ini madam nak anggap 2, ini nak anggap 1. So jalan kerjanya akan menjadi 7 tolak 3 per dengan 15 tolak operasi tapi nombornya -1. So madam dapat 4 per 16. Kita kecilkan, kita akan dapat 1 per 4. Tapi ini adalah kecerunan garisan berwarna hitam. Okey, kecerunan garisan berwarna hitam. Yang ini. Oleh kerana soalan tanya tentang kecerunan berwarna hijau, madam kena guna rumus yang ini. Okey, tengok rumusnya. Kecerunan garisan yang pertama didarab dengan kecerunan garisan yang kedua memberikan jawapan -1. Jadi madam nak cari garisan yang berwarna hijau tu, madam labelkan di sini M2 bersamaan dengan -1 per dengan 1/4. Okey, kalau kita ambil kalkulator, katakan pelajar ambil kalkulator, saya lupa tu. Saya buka dah tadi, tapi saya tengok tentang politik tadi tu tertinggal. Politik yang tergantung. Okey, so -1. Okey, -1 per
tiba-tiba nombor di bawah ni adalah 1/4. So, Madam akan dapat keturunan yang kedua ialah -4. Jadi, M yang kedua bersamaan dengan -4. Okey. Tu baru ada, kita sekarang ada titik maklumat yang kita ada. Kita ada titik 75 dan maklumat yang kedua kita ada the gradient yang kedua adalah -4. Okay, dia suruh Madam cari persamaan. Okay, tengok persamaan kita. Y sama dengan MX tambah dengan C. Di mana nilai Y kita ialah 5. Nilai M kita -4. Nilai X kita 7 tambah dengan C. 5 sama dengan -28 tambah dengan C. C sama dengan 28, 29, 30, 33. Jadi akhirnya nilai C dah dapat. Jadi kita boleh buat kesimpulan Y sama dengan -4X tambah 33. Atau ada setengah cikgu dia tak boleh jawapan macam ni. Ada setengah tu dia macam tak mau. Nak jawapan lain. Okey, kita ikut cikgu kita. Ikutlah mana-mana yang cikgu kita suka. Y tambah 4X tolak 33 sama dengan 0. Boleh juga. Apa saja yang cikgu kita suka, kita buat. Kita bahagiakan cikgu kita. Okey. So, Madam buka soalan untuk nombor 13. Dia lebih kepada tajuk 7. Boleh? Kalau tanya kenapa Madam begitu yakin kata ini tajuk 7, sebab paksi dia kekal Y dengan X. Kalau tajuk 6, dia dah tukar dah. Tajuk 6 dia dah tukar dah. Paksi dia bukan Y dengan X, dia tukar kepada nama lain. Okey, selesai. Okay, nombor 13 selesai. Saya nak buat satu lagi. Kita sempat lagi ni. Kalau kertas yang ini sempat. Okey. Saya buat yang ini. Yang ini pun bukannya tajuk linear, bukan. Sebab dia macam tu. Tapi konsepnya hampir sama. Okey, apabila Madam buat dalam keadaan pintasan, sebenarnya nombor 10 di sini menunjukkan pintasan X pada 10. Jadi Madam dah boleh agak dah. Okay, Madam dah boleh agak dah. Ini adalah pintasan Y. Nilainya ialah 5H. Dan daripada maklumat soalan sama dengan 10. Terus dapat H sama dengan 10 bahagi 5. Dapatlah jawapannya 2. Okey, manakala Madam buat warna kuning pula, di bawah ni merujuk kepada pintasan Y. Pintasan Y dekat -8. Straight to the point. 2K sebenarnya adalah -8. Nilai K sebenarnya adalah -8 bahagi 2 dapat -4. Mudah sahaja. Tapi dengan syarat, kena tahulah dulu cara membaca graf. Kena tahu dulu. Okay, Madam buka kepada soalan nombor 14 yang begitu mudah kita buat tadi. Untung senior kita 10 tahun lepas ni. Mudah je soalan dia. Tapi senior kita dulu kata payah juga. Jadi, gitulah. Okay? Begitulah dia adat kita belajar sentiasa susah. Okey. Soalan bahagian B, masih lagi kertas 1. Yang ini kita akan bincang kemudian sebab kita kena lukis guna kertas graf. Okay, tapi soalan Madam bagi siap-siap dah. Okey, soalan 2013. 2013. Yang hari tu ada yang tanya tentang log-log tu kan. Kita akan buat hari ni. Soalan ini memang khas tajuk 6 kerana paksinya bukan lagi Y, bukan lagi X. Dia dah ada pasangan yang lain. Dia ada pasangan log-log tu kan.
Okey, yang pertama dia suruh madam ungkapkan persamaan ini dalam bentuk linear. Okey, supaya dia jadi seperti graf kita. Okey, so kita ada sekarang. Okey, kita ada sekarang Y sama dengan 1000 P kuasa X. Okey, sampai situ boleh? Kemudian bila madam tengok dekat paksi ni, dekat paksi kita tu ada log. Jadi madam kena buat log di depannya. So madam buat log dekat Y dan satu lagi log dekat 1000 P kuasa X. Madam tidak boleh memilih asas kerana dia memang bagi asasnya adalah asas 10. Tapi bila madam dah dapat, yang belah sini dah dapat sama dengan paksi Y, didapati belah kanan tidak ada paksi X. Jadi madam kena wujudkan biar dia jadi X tu. Okay, macam mana nak wujudkan? Kita kena guna hukum log. Okay, hukum log. Cara nak buatnya, madam buat step by step. Jalan kerja tadi pun madam tak potong tu ya. Kalau ikut madam nak potong je. Mengikut hukum log, kalaulah 1000 tu darab dengan PX, madam boleh tukar dia jadi dua sebutan, iaitu hubungannya adalah tambah. Itu hukum yang pertama. Sebab hubungan mereka berdua ini, hubungan mereka berdua ini dengan ini, hubungannya adalah darab. Jadi, madam boleh tukar jadi tambah. Kemudian, log Y asas 10 ni dah beres. Madam nak tukar, kalau siapa yang tak nak fikir panjang, dia boleh tekan terus kalkulator log 10 dan situ 1000. Kalau dia tak nak fikir panjang dah, penat dah nak buat kan. Okey, tekan je kalkulator, dia dapat 3. 3 tambah yang ini yang tergantung, yang bertenggek tu jatuh ke depan. X, okay, X log P asas 10. Okay, madam nak susun biar bagi cantik, madam nak suruh dia jadi bentuk Y sama dengan MX tambah dengan C. Okey, log Y dah cantik. Yang ini madam nak tukar supaya depannya adalah log P, belakangnya X. Barulah ditambah dengan 3. Patternnya yang sama. Okey, dah jadi sama dah. Okey. So, madam dah menjawab soalan A. Ini jawapan A. Dah ada Y, dah ada M, dah ada X, dah ada C. Cantik. Kemudian soalan A selesai, soalan B pula. Dia suruh madam cari nilai H dengan nilai P. Okay, nilai H. Nilai H. Kita perhatikan dekat graf kita sekarang ni, yang berwarna pink ni, yang memintas nilai kat sini adalah nilai H. Dan di sini yang memintas adalah 3. Secara automatik, nilai H adalah 3. Selesai. Okey, kemudian dia tanya pula nilai P. Bila dia tanya nilai P, madam kena cari dulu kecerunan. Okey, kecerunan, saya ganti dulu titik kat sini, 0,3. Jadi M kita sama dengan 3 tolak 1, paksi X, paksi Y, per dengan 0 tolak 1. Madam dapat yang di atas tu 2, yang di bawah negatif 1. Jadi M dia adalah negatif 2. Di mana nilai M kita adalah yang berwarna purple. Ni M dan ni pun M. M kita dah ada iaitu log P asas 10 bersamaan dengan negatif 2.
nilai P sama dengan 10 kuasa negatif 2. Kalau siapa pening, tekan je kalkulator. 10 kuasa negatif 2 sama dengan, 1/100 rupanya. Sama dengan 1/100. Selesai soalan 2013 nombor 12. Okey, kali ini melibatkan log. Madam buka kepada soalan di mana rasa susah nak faham. Boleh tanya. Boleh Okey, kalau boleh Madam teruskan satu lagi soalan. Okey, satu lagi soalan mungkin. Nombor 13. Okey, nombor 13 sebenarnya dia adalah bab 7. Okey, dia adalah bab 7. Cuma Madam tengok dia. Soalan log kebetulan soalan pasti ada satu je. Nanti kalau kita jumpa lagi masa kita buat kertas 2, Madam akan bagi. Sebab soalan ni memang kita tak boleh nak reka. Dia mesti soalan yang sama ada dari buku. Kalau you ada buku, you ambil gambar, kita bincang boleh. Kalau nak suruh Madam reka, Madam memang tak ada stok soalan. Madam cuma ada bank soalan untuk matrikulasi. Kalau nak ngajar SPM, Madam beli buku tu lah. Sebab tahun 2013, Madam memang ajar tuition anak cikgu. Masa tu you darjah berapa saya tak ingat. Darjah 3 macam tu You darjah 3, darjah 2 macam tu. Madam dah ajar tuition secara paksa rela lah. And then pada masa tu, Madam ajar kimia, fizik, admat, macam tu. Madam paksa rela lah. Jadi Madam kena belajar banyak benda lah masa tu Dan tak silap Madam, pelajar tu dah kerja dah sekarang. Dah kerja, dah jadi cikgu seorang, cikgu intesa seorang. Seorang lagi saya lupa dia kerja apa. Masa tu kita buat face to face, dia pergi rumah saya. Sejam. And then rasa masa tu mak dia paksa saya ambil duit RM50 tu. Saya tak mahu pun dia bagi juga. Masa tu lah. Okay? Tapi saya bagi tahu awal-awal, saya bukan nak duit. Saya nak enjoy, saya bukan nak duit. Gaji saya dah cukup. Okey, selesai. Sebab ada ramai yang PM saya nak tuition, private tuition. Saya tak mahu tu sebab saya nak ngajar orang ramai. Saya tak ngajar seorang-seorang. Okey, yang itu memang saya daripada dulu pun memang macam tu. Daripada saya tingkatan 1, saya memang dah ajar junior saya. Dan kalau dia nak datang seorang, nak jadi adik angkat ke apa ke datang seorang, saya tak berapa gemar lah. Saya kata cari lagi kawan, lagi ramai lagi okey. Jadi semua dah kerja hebat-hebat saya rasa. Cuma dia tak jumpa percaya saya lah sebab saya jarang balik kampung. Okey, itu sedikit tazkirah sajalah. Okey, so kita tengok soalan nombor 13 ni adalah soalan chapter 7. Jadi yang mana adik-adik yang dekat sekolahnya tak habis lagi silibus, sebenarnya silibus tu kita boleh habiskan dalam tempoh yang singkat. Teori tu singkat. Lepas tu kita boleh latih to be. Sebab MAT ni kena latih to be. Jangan buat soalan dalam buku teks saja sebab soalan tu tentang konsep. Exam tentang macam mana kita nak develop minda pelajar supaya kreatif. Itu Okey, bila kita tengok soalan, once you tengok soalan ni, you sebenarnya mata you akan terpacak dekat sini dan terpacak dekat sini sebenarnya. Dan kalau cikgu you tak marah, you berfikir secara kreatif, kalau paksi X-nya 2, separuh paksi X akan menjadi 1. Kalau paksi Y 4, separuh paksi Y menjadi 2. Dengan kata lain, titik M ni kita boleh dapat dengan cepat. Tetapi cikgu kita tak bagi. Cikgu kata masuk rumus. Itu yang menyebabkan pelajar tidak berapa kreatif untuk maths. Sikit-sikit rumus. Padahal soalan bagi diagram. Sepatutnya pelajar bijak tengok diagram, terus membagikan kepada separuh-separuh. Terus dibagikan pada separuh-separuh. Yang ini separuh contohnya. Yang ini pun separuh.
Sebab kita kata dah titik tengah masih separuh. Tapi cikgu kita tak mau. Katanya tak ada jalan kerja, tak ada markah. Kita pun takut. Kan? Okey, kita pun takut, kita pun buatlah rumus. Okey, madam cuba hormatilah cikgu kita. Okay, sebab cikgu kita cikgu yang kita nak balas jasa dia nantilah. So nilai midpoint dilabelkan M besar. Madam ambil nilai dia, add dulu 0 tambah 2. Bahagi 2. Lepas tu 4 tambah 0. Bagi 2. Ikutlah juga 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Akhirnya kita tersenyum kerana sebenarnya kita buat kerja 2 kali. Boleh? Itu koordinat titik M. Lepas tu dia ulang soalan pasir dulu dia ulang iaitu dia nak garisan berwarna hijau. Garisan berwarna hijau ini perpendikular. Dia berserenjang di situ. Jadi madam kena cari dulu kecerunan titik AB. Kan berulang tu. Jadi M kecil kita Y2 tolak Y1. Rumus ni tidak diberi semasa exam, jadi kena ingat. Perbezaan paksi Y dengan perbezaan paksi X. Okey, madam buat 4 tolak 0. Kemudian 0 tolak 2. Dapatlah 4 per negatif 2. Kecerunan 1 adalah negatif 2. Oleh kerana garisan hijau itu adalah serenjang, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Ini adalah rumus. Jadi kecerunan yang kedua yang perpendikular ialah negatif 1 per negatif 2 bersamaan dengan 1 per 2. Okey, oleh kerana medan ada satu titik, titik pertama 1, 2, maklumat yang kedua, kita ada gradient yang kedua ialah 1 per 2. Maka madam nak cari Y sama dengan MX tambah dengan C. Madam nak cari C sekarang. Okay. Kemudian madam akan gantikan Y itu dengan 2 sama dengan 1 per 2 nilai X-nya 1 tambah dengan C. 2 tolak 1 per 2 sama dengan C. Memang dah tahu jawapan. Katakan pelajar tak tahu, kita tekan 2 tolak setengah. Dapatlah kita 3 per 2. C sama dengan 3 per 2. Jadi persamaan kita ialah Y sama dengan 1 per 2 X tambah 3 per 2. Sebenarnya ni memang jawapan. Okay, ni dah jawapan tapi ada setengah cikgu tak suka jawapan macam ni. Kita follow. 2, semua kita darab dengan 2. 2Y sama dengan X tambah dengan 3. Okey. Selesai dah soalan. Ni tahun 2013. Soalan nombor 13. Ini adalah bab 7. Okey. Selesai. Dah cukup dah untuk malam ni. So, madam nak tanya untuk besok, adakah awak nak suruh madam buat soalan ini secara solo ataupun awak nak buat sama-sama? Sorry. Esok tak ada kelas. Esok hari Selasa, saya ada aktiviti dengan pelajar saya pukul 8 malam hingga 10 malam. Saya lupa esok tak ada kelas. Okey, kita buat sama-sama, okey? So kita buat by topik macam ni bersama-sama. Cuma satu malam satu topik sajalah. Kalau kita guna yang soalan sebenar, dia soalannya panjang. Okay. Cuma jangan selesa dengan soalan pendek macam ni sebab tahun awak soalannya adalah kombinasi di antara tajuk dengan tajuk yang lain. Dia bukan ikut tajuk. Sini awak betul. Nombor 1 tajuk fungsi, nombor 2 tajuk fungsi, nombor 2 fungsi kuadratik,
Nombor 3 fungsi kuadratik, nombor seterusnya log, dia ikut macam tu sini awak. Awak tak lagi, awak dah zaman zaman orang kata COVID dah habis. Zaman sini awak tak apa. Orang kesian sebab COVID. Zaman awak tak lagi. Okey. So kita bincang lagi bersama-sama tajuk ini. So yang tingkat 4, walaupun tak belajar lagi kat sekolah, kita belajar dengan medium lah. Okay, secara online. Kita tak boleh guna alasan kita tak belajar and then kita tak nak belajar sendiri. Okay, zaman saya dulu,